Pak, macam biasa ni penonton minta engkau review kereta ni kan. Aku dapat pinjam daripada Syaketa. Syaketa? Bang, ya. Saya kata semalam Mitsubishi Lancer GT bukan Proton Inspira. Proton Inspira ni nenek saya pun ada. Kau biar betul. Original ni. Mitsubishi ni. Lancer GT 2.0, Pak. Grand ada, Pak. Pak. Yes. Aku memang tak tahu apa-apa pun pasal kereta ni kan. Kau tolong Google sikit Pak pasal kereta ni Pak. Penonton kat sana tu nak tahu Pak kereta ni sejarah dia macam mana cerita. Ni yang menekan-nekan ni kenapa? Mana ada menekan. Penonton minta lah. Penonton, bang macam ni bang. Masa kereta ni launch masa 2007 dulu, dia dijual pada harga 112,000 lebih lah. 112,000. Okey, 112,000 untuk kereta segmen C. Sebenarnya kereta ni sangat kompetitif. Boleh dikatakan murah masa tu sebab kereta ni full imported. Ni? Ni CBU Japan bang. Oh ya? Okey. Yang menariknya masa tu masa dia launch kereta ni, saya pernah tanya dekat dia punya CEO Mitsubishi Motor Malaysia. Okey. Dia jawab sebab masa kereta ni launch Japan punya yen rendah. 10 tahun dulu 10 tahun dulu. Kira 100 yen lebih kurang RM3. Kalau normal yen dengan ringgit ialah 100 yen RM4. So bila yen rendah, dia berjaya nego dengan Mitsubishi Japan untuk dapatkan harga yang cun. So dia boleh boleh jual pada harga yang sangat menarik pada masa tu. Dan biasanya kalau orang jual harga murah ni spek ayam. Betul. Tapi dia bagi Lancer GT, bukan GLS lah, bukan Lancer-Lancer lain yang dia jual dekat negara lain. Dia bagi rim 18 inci semua kan. Yalah betul ni 18 yang original ni. Shift semua. Yes. Sebelum kita terbang lebih jauh lagi sampai ke Mesir sana Pak. Okey. Penonton nak tahu. Apa common problem pada kereta ni Pak? Secara keseluruhan kereta ni dia tak adalah masalah yang bangang-bangang macam tu kan. Dia lebih, bagi saya dia lebih kepada wear and tear lah. Mungkin ada satu dua benda yang pernah jadi tapi bukanlah kata semua orang menghadapi masalah yang sama. Contohnya macam member saya pakai keluar kedai lepas 2 bulan aircon rosak. Dia punya rupanya kompresor, tapi dia seorang je yang saya dengar, yang orang lain tak ada kena, tapi dia dapat claim lah masa tu. So kira out of 1000 case ni satu je lah. Mungkin benda tu. Lepas tu ABS sensor. Saya dah ada dengar 2-3 orang kena lah. ABS sensor. ABS sensor dia cepat menyala. Rupanya dia punya sensor tu kena tukar. Itu yang saya dengar lah. Lepas tu tak ada apa dah bang. Saya rasa dia lebih kepada wear and tear lah. Dia punya bushing, linkage semua memang macam lebih cepat koyak berbanding dengan kereta Jepun yang sezaman dengan dia. Tapi kereta ni kita kena ingat 13 tahun dulu punya teknologi, dan bila kita beli kereta-kereta macam ni memang dah sampai masa dia untuk kita tukar dia punya getah-getah tu semua lah. Dia punya getah tu dekat stabilizer bar, dekat suspension, dekat bush, dekat tie rod bush. Lagi satu, kadang-kadang ada orang kena engine overheat. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Itu sebab dia punya wire dekat kipas radiator. Itu pun saya pernah dengar orang kena lah. Okey. Lepas tu adalah sikit-sikit bocor dekat power steering seal lah, dekat kadang-kadang engine mounting. Tapi benda tu bagi saya lebih biasa. Benda biasa. Kereta yang dah berumur, bila dah sampai 100-150 ribu mileage, dia memang akan ada masalah-masalah macam tu lah. Lebih kepada wear and tear lah. Macam aircon kompresor pun macam biasa, memang ada orang kena jugalah. Tapi biasalah kereta lain pun kena juga. Yalah, siamang dalam hutan pun cari berit. Betul. Just kena pandai cari barang lah. Yalah. Sebab barang dia bagi saya tidak murah macam brand-brand Jepun lain, tapi tidaklah mahal sangat. Dan ada pilihan lah, sebab ada barang-barang yang daripada Inspira boleh masuk kan. Inspira? Ya, sama je. Ini kereta ni ibarat Inspira je. Sama je, 99% sama. Dia salin kulit.
Cantik kemas enjin ni Pak. Cun. Pak, ni dia pakai enjin apa? Dia 4G 63 bukan? Oh, kira macam nak petik-petik nombor tu, kira macam hebat lah nampaknya. Of course lah Pak. Sembang semua. Bukan. Ni enjin dah musim terbalik dah ni. Dia punya exhaust dekat belakang. Jadi ni enjin 2.0 Myvac. Dia punya power 150 horsepower, 197 Newton meter. Tapi yelah, enjin teknologi 13 tahun dulu bang, 2 liter dia memang tak tinggi sangat lah horsepower. Tak boleh lah nak compare dengan enjin sekarang. Tapi kalau bawa dia, dynamic drive dia memang okey, bagi saya cukup power dia. Cuma dia punya CVT tu saya kurang sikit lah. Okey. Itu je lah. Tapi enjin ni senang je, nak maintain dia memang dia tak ada banyak masalah, tak ada banyak genah lah. Ni enjin bulletproof lah consider ni. Boleh lebih kurang lah. Pak, macam kau cakap tadi, ni original dia 18 rim. Ya, sebab apa yang saya nak cerita kat sini bang, masa kereta ni launch 2007, tak ada kereta dalam segmen ni bagi rim sebesar ini. Kereta segmen C bagi rim 18 inci, tak ada. Kita jangan compare sekarang A-Class pun, GLA pun dah pakai 20 inci. Tapi betul, zaman tu memang bila setiap orang tengok kereta ni, wow, rim dia besar. Kan? Itu yang memang gempak lah untuk Lancer GT. Tapi waktu tu, tahun tu, rim 18, tayar dia berapa Pak? Jenuh lah juga. Tapi apa-apa pun dengan rim 18, strut bar dia bagi, handling dia mesti superb kan? Oh, macam terror lah. Kan? Aku suka lah kereta ni Pak. Bang, abang tahu tak apa yang saya suka dalam kereta ni, interior dia? Apa dia Pak? Okey, pertama dia straightforward. Mitsubishi ni macam kita tahulah. Dia tak ada design yang fancy, Swiss yang banyak-banyak. Dia letak ikut kelompok, meter dekat tempat meter, player kat player, tengah kosong, bawah semua dekat sini. Dia punya aircon semua dekat sini kan. Tapi design meter, design layout dia bagi saya lah, termasuklah design luar dia memang takkan nampak tua. Dia 5 tahun lagi pun still kita nampak kereta ni macam baru lagi, macam kereta 2020 2017 kan. Yalah, betul. Padahal 2007 lagi dia dah design macam ni. Lagi satu abang tahu ke apa? Dia punya finishing dalam dia. Okey, kalau kita tengok pada zaman kereta ni di launch dulu, dalam kebanyakan kereta segmen C dia ada pilihan. Dia ada pilihan yang jenis color-color cerah, color cebek-cebek seats pun ada kan. Tapi yang Mitsubishi dia dah decide untuk pasaran Malaysia dia akan bagi spek yang sporty. So dia bagi seat kulit hitam ni, tengok lepas 10 tahun seat dia pun cantik lagi bang. Lepas tu dia punya finishing original. Lepas tu finishing dalam dia memang dia buat semua hitam. Atas cerah sikit, bawah gelap. Jadi ni memang aura-aura yang sporty lah. Yalah, betul. Lepas tu kereta ni space dia memang sangat bagus lah. Nanti saya tunjuk dekat abang. Saya duduk dekat belakang kan. Yalah. Sebab kereta Mitsubishi ni dia orang kata dia evergreen lah. Daripada dulu sampai sekarang dia design dia orang kata tak lapuk lah. Orang kata dulu pun macam ni, sekarang pun masih lagi macam ni. Dia punya Q design dia tak banyak berubah. Okey, jom. Saya tunjuk, saya duduk dekat belakang bang. Berapa besar kereta ni. Okey, jom. Bang, abang tahu apa lagi benda yang menarik minat orang membeli kereta ni pada zaman tu? Tak tahu Pak. Ruang belakang ni. Kalau abang tengok kan, dia punya kaki ni memang cukup luas. Tadi saya dah set saya punya driving position. Boleh tengok kita punya knee room ni memang banyak sangat. Dia punya shoulder room, lepas tu dia punya head room. Bayangkan betapa besarnya belakang kereta ni, dia siap boleh buat headrest yang boleh adjust bang. Jadi orang yang lebih tinggi 6 kaki pun dia boleh naikkan lagi dia punya headrest ni. Masih tak kena cermin belakang. Itu yang menarik pasal ruang dalaman Lancer ni. Cabut. Gatal Kita orang ni bang. tak apa, nanti terus balik Pak. Tak apa, saya kata okey. Yang mana tak Cut.
Bang. Abang dah bawa kan? Saya dah bawa kereta ni masa dia launch dulu, saya dah puas lenjan lah. Okey. Saya boleh bagi kesimpulan kereta ni dari segi keselesaan, suspension apa semua saya okey, kecuali satu benda. Betul? CVT. CVT dia. CVT dia saya memang kurang sikit abang. Itu je. Abang rasa macam mana? Yalah, aku setuju lah dengan pendapat kau. CVT dia ni apabila aku rem, lepas dia sikit minyak nak masuk balik, dia jadi malas. Dia melahu. Dia panggil macam power bank effect lah. Power band effect. Power band effect. Salah. Suka tingkau je. Bukan power band effect lah. Itu nama dia rubber band effect. Ini rubber band effect. Ini memang penyakit CVT lah. Sebab tu tak banyak dah orang pakai CVT ni, especially Mitsubishi lah. Pengeluar lain kalau dia buat CVT dia dah improve lebih baik. Yelah, tapi kita nak kira CVT 13 tahun lepas bang. Yes, baru aku nak cakap itu ada. Market dia berapa pasal second hand ni bang? Kalau Lancer GT ni sekarang saya rasa lebih kurang dalam 50 lebih lah boleh dapat. Antara berbaloi dengan tidak tak. Kalau tanya saya lah, tanya saya personally, antara Lancer GT dengan Inspira, mana yang akan saya beli? Saya akan beli Lancer GT bang. Lancer GT. Walaupun dia mahal sikit daripada Inspira. Sebab bagi saya, bila kita beli kereta macam ni, kita akan dapat kualiti pemasangan Japan. Part dia walaupun orang cakap 90% sama, 99% sama, tapi saya menghargai CBU dan juga package yang datang dengan Lancer GT. Seat kulit ring 18 macam tu kan. Lepas tu fitment dia lebih better bagi saya lah. Dan tak ada lah kata Inspira tu salah kan. Terpulang pada preference masing-masing lah. Betul. Tapi kalau in term of spare part contohnya kan, spare part dia lebih kurang sama je. Lancer Inspira ni lebih kurang sama je. Murah ke mahal orang tanya kan. Sebenarnya tak murah tak mahal. Nak kata murah sangat pun tidak, nak kata mahal sangat pun tidak. Kita tak boleh anggap dia murah macam Proton. Contohnya nak Proton Suprema, Proton Saga, Proton Persona, tak bolehlah murah macam tu. Dia mahal lah sikit. Sebab dia duduk dalam segmen C. Normal lah. Exober lebih besar kan, semua barang dia lebih engineered kan. Itu dia beza dia. Jadi kalau kita tengoklah even maintenance Supra Preve dengan maintenance Persona Saga kan tak sama. Supra Preve mesti lebih mahal. Yalah, betul. Penat Dani cakap ni bang sebenarnya. Kan? Okey. Waalaikumsalam. Omar dah marah. Kau ni bercecil panjang sangat lah. Aku nak masuk pun tak boleh lah kan. Ni dia Bangsa Mekanika. Minta maaf ya. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng dan share ramai-ramai. Okey?